Semasa buat umrah dan haji, tahu pula dia menutup aurat dengan sempurna. Keluar saja daripada Mekah dengan Madinah, sampai saja ke Kuching, ya Allah, kembali kepada tempat asal semula. Adakah perempuan akan damai di hati? Tidak. Tak usah bohonglah dengan saya. Setiap kali kita berjalan, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, kita tahu kita sedang menanggung sesuatu. Saya tak nak isteri saya masuk neraka. Allah SWT dalam satu hadis kursi berfirman, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang. Seorang saja masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan ingat orang yang tidak menutup aurat akan termasuk satu dalam 1000? Habis tuan-tuan. Tuan-tuan dah jaga ya puan-puan ni. Jaga betul-betul bab ini. Kedamaian di hati, Allahu Akbar, kita boleh cari sendiri. Kedamaian di hati, ya Allah, terletak pada diri kita sebenarnya nak tak nak. Kenapa masa umrah dan haji, masa di Mekah dan Madinah kita boleh buat? Pasal apa kat sini tak nak? Cuba fikir betul-betul apa faedahnya? Tambah-tambah yang dah ada suami. Yang dah ada suami, bukannya kita rasa kita cantik sangat ke begitu? Saya tak boleh faham yang itulah. Mari. Tapi kita sifat degil. Anak saya sendiri pun susah. 6 tahun berdoa. 6 tahun saya berdoa. Itu pun belum lagi. Belum seperti yang saya hendak. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita renung. Saya ni, janganlah kata saya marah. Cakap, kena cakap. Tuan-tuan, kita akan berubah tak tentu masa. Jangan takut, jangan risau. Saya dulu, ya Allah, 6 tahun isteri saya berdoa. Tahun 2000 dia ajak saya pergi menunaikan fardu haji, Tuan Saiful. Dia ajak saya tahun 2000, umur saya 30 lebih gitulah. Saya kata pada isteri saya, yang kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Yang kita ni kalau pergi haji muda, balik nanti payah nak buat dosa. Mainan dia cakap macam gitu. Tetapi dia tak ada bising. Dia tak diam saja. Dia Allah Akbar, dengan mak dia pun tak cerita, mak saya pun tak cerita, adik-beradik pun tak cerita. Tetapi dia mengadu pada Allah. 6 tahun dia cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuanku, aku nak pergi haji pada usiaku yang muda, ya Allah, tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah. Aku nak pergi bersamanya, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya, ya Allah. Kau bukalah pintu hatinya, ya Allah. 6 tahun begitu. Adalah cerita baca buku Travel Haji Mengubah Sempadan Iman. Memang saya menulis di situ. Tuan-tuan, sebab itu ramai sekarang ni tak boleh pergi haji, tak ada mahram. Tak usah dah bersungguh sangat. Tak ada mahram, minta doa dengan Allah supaya ada mahram. Jangan tipu mahram. Yang terbaru ni, ada yang datang ejen tipu mahram, mengaku isteri pada orang lain yang pergi tanpa suami. Bila di immigration, dia kena beratur sekali lah. Bila beratur sekali, dekat-dekat ni, yang perempuan pula ni, yang suami ni, yang lelaki ni pergi dengan anak perempuan. Angkul, ya Allah, perempuan tu gedik betul lah. Dia geneng macam itu. Dia nak mengikut suami orang, berpura-pura kat situ. Jadi yang ayah dia ni pun, saya kenal lah kawan saya, pemalu orangnya. Bila nak naik bas, cepat-cepat lari, pusing, pergi cari bas ini. Ejen datang cari, tak boleh, kena duduk sekali dekat-dekat situ. Sebab bila ada pemeriksaan di border, mungkin ada checkpoint. Nak kena mahram ada sekali. Allahu Akbar, nak buat kebaikan tak payahlah. Tak payah nak menipu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu musim tu ramai wanita-wanita yang pergi tanpa mahram masa haji dan umrah. Jadi biasanya satu grup datang ke rumah, Masya Allah, okeylah. Jadi dah sudah tazkirah, dia orang akan masuk. Tolonglah orang perempuan, kan biasa ringan tangan ni, bawa pinggan mangkuk masuk ke dapur. Mana ikut isteri saya ni. Sampai di dapur, perempuan dia suka popet ni kan. Jadi dia pun cakap dengan isteri saya, minta maaf lah saya guna bahasa mudah-mudah gitu ya, bukan saya nak itu. Perempuan haji merupakan jihad. Dulu saya tak faham. Jadi dia jumpa dengan isteri saya kat dapur. Dia kata, Kak Roza, saya ni datang ni tanpa suami. Dia kata, tapi suami saya bagi izin, tapi dia tak nak pergi. Suami saya ni, ya Allah, semayang pun tak tentukan, saya pun tak kerti nak buat macam mana. Dan isteri saya kata, dah.
Kita ni di tanah haram. Puan datang haji, umrah. Tapi saya nak tanya satu lah. Suami puan ni macam Firaun tak? Tak ada lah Kak Rosa, suami saya okey. Tapi itulah dia tak nak semayang, gini. Habis isteri Firaun Siti Asyah. Siti Asyah dijanjikan mahligai di syurga besok. Firaun tu tak mengaku Tuhan tau, dia mengaku dialah Tuhan. Jadi puan-puan, masa kita tidak ada suami, kita minta doa dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku jodoh, ya Allah, gini. Kemudian Allah pun bagi jodoh kat kita. Dapat jodoh pula suami macam gitu. Nampak macam okey. Kenapa Allah bagi suami macam gitu? Dia sayang kat kita lah tu, daripada satu segi. Tak usah dah duduk mencetek kat orang sampai ke Madinah pun duduk cerita. Ceritalah pada Allah SWT. Bangun pada 1/3 hujung malam tersisa. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, kau bagi aku suami, ya Allah, kau anugerahkan aku suami, ya Allah. Tapi suami aku ni jahat, ya Allah, kau bagilah baik sikit. Dia tak nak solat, ya Allah, dia tak nak pergi haji, ya Allah. Berdoalah, InsyaAllah menitiskan air mata kita. Makin kuat kita minta dengan Allah, InsyaAllah makin mudah Allah bagi. Suami-suami, saya ditanya semasa di Madinah, ada sekat dengan apa, seulas semanis kurma dengan apa Ustazah Datuk Nur Bahaya. Saya pun tak tahu, dia pun tanya soalan. Prof, dia kata biasanya orang bila kahwin ni, suami tak nak berubah, isteri nak berubah, suami tak nak berubah. Itu perkara biasa. Sekarang saya nak tanya soalan, bagaimana nak buat kalau dah kahwin, isteri tak nak berubah, suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat dengan sempurna. Wah, susah juga. Saya pun jawab gini lah, agak-agak suami dia tu Nabi tak? Agak-agak suami dia tu Rasul tak? Tak ada kan? Nabi Nuh sendiri tak boleh nak bawa isteri dan anak-anak dia masuk syurga. Confirm masuk neraka isteri dia. Dah isteri dia nak masuk neraka, ikut dia lah. Kita berusaha. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, kita sayang isteri kita. Tak pakai tudung pun, tak menutup aurat dengan sempurna pun, takkan kita nak bercerai? Takkan kita nak. Tapi kalau kita dah suruh degil juga, mungkin lah kot sampai satu peringkat. Tapi tak ada lah sampai peringkat gitu kot. Janganlah, kan? Apa yang boleh kita buat, tuan-tuan? Allahu Akbar, Allah dah janji dah pada kita. Bangun pada 1/3 hujung malam yang tersisa, ambil wuduk. Jangan solat kat luar, solat tepi katil. Bini kita tu kan mungkin dia anak Datuk ke Tan Sri ke, dia memang tak diajar daripada kecil kan. Bukan saya kata Datuk Tan Sri tak semayang mengamuk pula kan. Datuk SU pun Datuk juga kan. Tak adalah mungkin dia hidup dalam kemewahan ke apa ke, memang dia tak belum. Yalah, kita jatuh cinta, Allah bagi pada kita isteri macam gitu. Kita pun duduk katil sebelah sini, kita pun salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Lepas dah sudah 2 rakaat tu, kita pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau anugerahkan isteri kepadaku ya Allah. Aku cinta pada isteriku ya Allah, aku sayang pada isteriku ya Allah. Tapi isteriku tak nak menutup aurat dia. Aku dah minta dengan dia ya Allah, aku tak ada kuasa ya Allah, kau lah yang berkuasa untuk mengubah hatinya ya Allah. Nangis. Minta doa tu kuat sikit supaya dia dengar. Kan? InsyaAllah dia takkan bangun, dia takkan jerkah kita. Ya Allah bang, pasal apa minta doa macam itu? Dia takkan kata begitu. Dia akan keras, buat keras kaki dia akan stres tau. Dia stres. Dia memang akan torture punya lah. Dia akan rasa, tapi nak kata tak boleh. Kita hari-hari kita diam je. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah hidup kami ni ya Allah. Nanti kau temukanlah kami di jannah ya Allah. Aku nak berjumpa dengan isteriku. Biarlah isteriku menjadi bidadariku di syurga ya Allah. Aku tak nak dia terdampar di neraka ya Allah. Aku tak tangguh ya Allah. Buatlah begitu. Isteri saya 6 tahun minta supaya saya berubah. Saya tak tahulah. Itu yang pengajaran yang telah saya lalui dalam hidup ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar,
Sekarang pun dah 10 lebih dah. Kita mula tadi 8.30, 8.40. Nak cakap panjang tu boleh bercakap, sebab ini berdasarkan kepada 3 buku yang saya tulis lah. Dia banyak fasa-fasa dalam hidup saya ni. Yang pertama sekali, masa nak pergi haji, tak nak pergi haji, takut. Itu travel haji. Lepas tu satu lagi, bila balik tu saya jadi pengarah kampus UiTM Johor. Dah lepas haji, saya nak staf saya semua solat berjemaah. Jadi masuk saja UiTM Johor, saya kata saya nak semua aktiviti diberhentikan sebelum solat Zuhur. Waktu asar, saya kata bagi peluang staf lelaki pergi solat berjemaah. Tapi tak lama jangan wirid tahu, saya kata. Terus saja Assalamualaikum tu terus bangun sambil berjalan balik ke pejabat wirid. Saya kata jangan nak ambil apa ni. Kita bekerja. Solat duha saya bagi kebenaran kepada staf perempuan dan lelaki untuk solat. Solat duha 10 minit je. Jadi pakat-pakatlah, jangan tutup pejabat pula. Ya, orang kadang-kadang dia ambil advantage, tahu benda-benda macam gini. Kita tak nak macam itu. Kita ajar betul-betul disiplin. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu travelog dakwah meniti hari esok. Ini pasca haji. Kemudian Allahu Akbar untuk mereka pergi haji, 50 tips motivasi haji. Kemudian bersyukur saat diuji. Kisah ini saya dah datang tahun lepas, saya cerita satu slot di auditorium mana tak tahu lah. Bersyukur saat diuji. Kemudian anekdot Madinah yang terbaru, kisah di Madinah. Tetapi kesemuanya ini menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah ada sedikit ilmu yang telah saya sampaikan. InsyaAllah kita semua kat sini akan damai di hati. Kalau nak tunggu diri lagi, nak berfikir-fikir dalam masa seminggu ini sebelum bulan Ramadan. Jadi ambillah bulan Ramadan tadi sebagai permulaan. Bukan bulan yang kita nak tunggu dan habis. Bulan Ramadan ini untuk 11 bulan akan datang. Kalau nak, saya bukan suruh pakai jubah tau perempuan. Saya suruh pakaian yang boleh buat solat je. Itu je. Rekalah pakaian macam mana. Selagi halal, warna nak pakai warna dalam satu baju tu, warna oranye boleh, kuning boleh, hijau boleh, tak ada masalah. Tak ada, bagi saya lah benda tu yang tak adalah penting sangat. Tapi yang pergi yang pada asasnya utama, kita bila-bila masa saja boleh solat. Kemudian kita didik anak kita. Tuan-tuan, ramai di antara tuan-tuan sini yang pergi solat subuh berjemaah ya. Tetapi takut nak kejut anak yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, anak lelaki pergi ke masjid. Takut dia mengantuk pergi sekolah. Salah tu. Sebab tu kat Malaysia anak-anak tak bawa pergi ke masjid. Masya Allah, takut betul dia. Takut anak mengantuk pergi sekolah. Hajar daripada kecil. Insya Allah sampai besar tak ada masalah. Sebab itu di Malaysia ni, semalam saya cerita kat Taman Sukma, saya pergi solat di Dubai, solat subuh tak sampai 1 saf. Kemudian lepas Dubai pergi Khartoum 1 saf, ada 2 hari yang kedua 1 saf campur 2-3 orang di belakang. Kemudian pergi Penang tak sampai 1 saf. Kemudian Penang lagi 5 orang. Pergi Sungai Petani tak sampai 1 saf. Kemudian pergi Kuala Nerang, 2 kali solat di Kuala Nerang, 1 saf campur 3 ataupun 4 orang di belakang. Lepas Kuala Nerang, balik Shah Alam, Masjid Negeri itu boleh dapatlah 1 saf dengan setengah saf di belakang. Kemudian pergi ke Singapura, hari pertama 1 saf campur 5 orang di belakang. Hari kedua tak sampai 1 saf, dengan imam pun tak ada. Lepas tu datang ke Kuching. Jangan Singapura, Kuching ya. Datang ke Kuching pagi tadi di masjid bahagian 1 saf. Tak sampai 1 saf. Begitulah keadaannya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang ada kat sini hari ini jaga solat kita. Solat subuh tak ada meeting kan dengan bos kan? Tak ada alasan apa-apa, semua bos nakal ke bos apa, tak ada. Kita je yang nakal tu. Jadi bermula bulan Ramadan ni, mari kita mulakan dengan sesuatu yang boleh mengubah hidup kita. Kalau kita nak mulakan pada bulan Ramadan, ya Allah, orang terkejut juga, ya Allah dia ni belum tengok pakaian, ya Allah, boleh buat solat terus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham tersebut, selepas kita amalkan, insya-Allah kita akan rasa nikmat dia. Khas untuk wanita, kalau tuan-tuan tukar pakaian, tuan-tuan akan kehilangan rakan. Automatik. Kenapa? Orang yang tak bertukar pakaian, dia rasa geli jalan dengan kita. Dia tak rasa selesa. Ini pengalaman yang isteri saya telah lalui dululah. Dan saya memang melihat banyak orang cerita saya macam gitulah. Ujian pada wanita itu besar.
Tetapi kalau kita menghadapinya, kita cuba minta dengan Allah supaya diberi kekuatan, insya-Allah Allah akan bantu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadu abduhu wa rasuluh. Tawajjaha syi'ta fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah, kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah, kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa sanak saudara kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepermudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadat yang diterima-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sama ada dosa-dosa yang dosa-dosa yang kami sedar ataupun tidak sedar, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa penglihatan kami, dosa-dosa pendengaran kami, dosa-dosa tutur kata kami, dosa-dosa lintasan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami pernah berlaku syirik, pernah menduakan-Mu ya Allah, keampunilah daku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pernah berniat begitu ya Allah. Jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami ya Allah, sesungguhnya kami ini merupakan manusia yang tidak berilmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin rabbana. Astaghfirullahalazim.